Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya perkenalkan diri saya Cikgu Johan bin Azizi yang bertugas di SK Raja Chulan Ipoh. Tajuk inovasi saya ialah Sistem Catatan Ringkas PDPR, kategori inovasi, kategori individu sekolah rendah dan kategori pertandingan ialah individu pengurusan. Secara umumnya, sistem catatan ringkas PDPR ini dibangunkan bagi kegunaan guru sekolah saya bagi memudahkan mereka membuat catatan ringkas PDPR semasa tempoh PKP. Sistem ini dibangunkan supaya guru dapat melaksanakan proses PDP secara terancang, selamat dan teratur. Sistem ini dihasilkan menggunakan aplikasi Google iaitu Google Form sebagai sistem kemasukan data, Google Spreadsheet sebagai sistem pemprosesan data dan Google Slide sebagai template catatan ringkas. Selain itu, sistem ini menggunakan add-on Document Studio bagi menjana semua catatan ringkas PDPR dari data entry Google Form. Setelah guru mengisi pelaporan di Google Form, guru akan mendapat pelaporan catatan ringkas ini di email masing-masing, dan ini memudahkan guru untuk akses pelaporan yang telah mereka hasilkan dan memasukkan dia ke dalam pelaporan tersebut ke dalam sistem ERP sekolah saya. Sistem catatan ringkas ini dapat membantu pentadbir untuk memudahkan semakan proses PDPR yang dilaksanakan di sekolah, dan bagi memudahkan semakan pentadbir, sistem catatan ringkas ini akan menghasilkan pelaporan catatan ringkas yang default kepada tajuknya mengikut hari, tarikh, tajuk pengajaran dan kelas yang diajar. Dan ini juga akan memudahkan guru untuk memasukkan pelaporan PDPR ni ke dalam folder ERPS lah. Okey, di sini saya akan teruskan lagi bagaimana sistem ini berjalan. Okey. Saya sebagai admin mempunyai folder di Google Drive. Di sini untuk talimat ni saya membuat dummy folder PDPR ini. Okey, di dalam folder ini terdapat borang Google Form iaitu sebagai data entry untuk guru memasukkan pelaporan PDPR yang dilaksanakan. Okay, di sini saya tunjukkan contoh bagaimana pengisiannya. Okay, di bahagian alamat email ni guru akan mengisi email ni ialah di mana catatan ringkas itu dihantar. Guru akan mengisi email pribadi mereka. Okay, seterusnya mengisi tarikh pelaksanaan PDPR tersebut. Saya ambil hari Jumaat sebagai contoh, dan hari, pilih hari, masa katalah pukul 8 pagi. Dan nama guru, di sini ada pilihan nama. Guru tak perlu type nama, pilih saja nama. Saya pilih nama saya. Saya pilih nama guru lain lah. Kemudian kelas yang diajar, mata pelajaran. Jadi guru akan ada pilihan kelas yang ingin dipilih. Jadi guru tak perlu menaik, hanya pilih saja kelas yang ada kelas. Kemudian mata pelajaran, tajuk mata pelajaran katalah Nutrien. Di sini default pada tulisan huruf besar. Sekiranya guru tulis huruf kecil, dia akan maklumkanlah supaya sila guna huruf besar. Jadi pelaporan yang dihasilkan itu kemaslah sebab semuanya standard huruf besar. Kemudian pendekatan PDPR yang digunakan, ada 3 pilihan di sini. Link PDPR, jadi guru akan masukkan link PDPR. Sini saya ambil contoh sebagai contoh saya letakkan link. Kemudian di bahagian aktiviti, guru ada pilihan aktiviti yang akan digunakan
Selain itu, guru boleh juga menaik aktiviti mengikut aktiviti yang mereka laksanakan lah, selain daripada senarai yang dinyatakan. Contohnya di sini guru memberi arahan di kelas di Google Classroom lah. Contoh Classroom. Okey. Dan sekiranya maknanya guru ada pilihan untuk memilih aktiviti. Jadi ini dapat memudahkan tugasan guru. Dan evidence anda ni maksudnya ialah evidence bahan pengajaran yang digunakan dalam bentuk bergambar. Ini sebagai contoh, saya masukkan satu gambar dan upload. Okey, submit. Okey, di sini setelah guru mengisikan borang pelaporan di Google Form, guru akan dapat catatan ringkas yang telah siap di email masing-masing. Okey, apabila guru itu membuka email, terdapat maklumat dan notification tentang catatan ringkas yang telah dijana, yang telah dihasilkan. Okey, di sini saya buka email tersebut. Dan guru akan mendapat maklumat, tahniah, nama guru, muat turun catatan ringkas guru semasa PKP ini, kemudian muat naik semula di folder 19 minggu mengikut minggu persekolahan. Seterusnya isi borang pelantaran ELPS online seperti biasa. Jadi guru akan download catatan ringkas ini. Inilah rupa catatan ringkasnya. Okey, di catatan ringkas ni ada maklumat tentang tarikh, hari, masa, nama guru, kelas yang diajar, mata pelajaran, tajuknya, pendekatan PDPR yang digunakan dan aktiviti yang telah dilaksanakan, serta link yang digunakan dan evidence bergambar, ya. Dan dia auto disemak oleh guru besar lah, ya. Okey, setelah itu guru akan membuka sistem ELPS sekolah dan menguploadkan membuat naik catatan ringkas ni mengikut minggu persekolahan. Muat naik catatan ringkas yang telah dijana tersebut ke dalam sistem ELP sekolah. Okey, kelebihannya apabila nama fail ni default kepada nama hari dan tarikh, jadi sistem ni akan start catatan ringkas guru tersebut akan tersusun ikut hari, masa dan seterusnya lah. Tadi saya masukkan pada hari Jumaat, jadi hari Jumaat tu dia pergi ke bawah sekali lah. Jadi ini akan membantu memudah guru pentadbir untuk buat semakan. Buat semakan, kita buka sistem ni, catatan ringkas ni dalam sistem folder ELP sekolah dan maklumatnya ada di sinilah, ya. Okey, yang seterusnya setiap pelaporan yang dijana oleh guru tersebut, catatan ringkas PDPR yang dihantar ni akan menyimpan semua folder catatan ringkas guru sekolah saya dalam folder nama guru masing-masing, ya. Tadi saya dah hantar atas nama Cikgu Sazli, jadi foldernya ada di sini, ya. Dan bila kita buka folder tersebut, semua catatan ringkas yang telah dihasilkan oleh guru tersebut ada disimpan dalam folder tersebut. Sebab ini dummy, jadi tak ada banyak lah. Jikanya saya tunjukkan folder yang telah dihasilkan oleh guru sekolah saya. Sistem catatan ringkas yang sebenarnya di bahagian dalam folder PDPR yang dihantar ini akan disimpan, dia akan auto simpan nama catatan ringkas yang dihasilkan oleh guru tersebut mengikut folder masing-masing lah, ya. Ini sistem ni dia menggunakan Docomo Studio, jadi dia ada default kepada folder mengikut nama guru masing-masing. Jadi bila saya buka satu contoh nama gurunya, sepertinya Mak Jeffrey ni, jadi semua catatan ringkas yang dihasilkan ada disimpan dalam folder tersebut lah, ya. Okey, selain itu di bahagian sistem ini di bahagian Google Sheet ni
Segala rekod perantaraan guru juga disimpan di Google Sheets sebagai data entry, data analisis data. Untuk rujukan pentadbir dan guru, pentadbir akan mudah untuk semak pelaporan ini, catatan ringkas ini sebagai pelaporan. Selain daripada menyemak di sistem ERPS online, pentadbir juga boleh semak terus ke Google Spreadsheet ini untuk melihat PDPR yang telah dilaksanakan oleh guru, mengikut nama guru, masa, tarikh, hari. Dan guru juga boleh berkolaborasi, berkongsi bahan PDPR yang dihasilkan oleh guru-guru yang lain, sebab di sini semua linknya telah disimpan. Dan di akhir tahun, pelaporan Google Sheet ni juga boleh digunakan untuk membuat pelaporan dalam bentuk data bilangan guru yang membuat PDPR, bilangan evidence yang dihasilkan dan sebagainya lah. Dan melalui data Google Sheet ni juga boleh dikembangkan lagi menggunakan data studio untuk mendapat maklumat yang lebih tepat lagi. Okey, saya rasa itu sahaja perbentangan saya. Semoga di dalam video ni, saya di bahagian description saya letakkan link Google Form, data entry, sistem catatan ringkas sekolah saya untuk rujukan. Itu sahaja perbentangan saya. Sekian, terima kasih.